Okey, kita sudah bersiaran langsung dari studio Jom Sati KL PWTC. Sehingga hari ini tidak ada penonton. Okey, sudah on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hari ini Naya Abu hari Jumaat. Macam mana nak sembahyang Jumaat? Aku tengok orang lalu kan pakai kopiah. Wah, hebat orang ni. Insan terpilih daripada 50 orang di Shah Alam. Dari insan terpilih je boleh pergi sembahyang Jumaat. Okey, tuan-tuan, hari ini kita dengar cerita ada mesyuarat kabinet MKN. Mesyuarat MKN. MKN ke kabinet lebih kurang je lah. Yang memperusikannya body goes on yang sama. Dan kita dengar kabar bahawa mereka ini akan melaksanakan apa yang dipanggil sebagai lockdown. Sedangkan rakyat yang menanti-nantikan saat detik gembira bila Muhyiddin akan step down. Rakyat dah menderita, rakyat dah tak boleh tahan. Kita menunggu bila Muhyiddin nak step down, tapi akhirnya kita dengar cerita mereka akan mengumumkan lockdown. Jadi dengan pengumuman pada hari esok, kita jangka besok akan ada satu pengumuman, maka bertambahlah melarat kehidupan rakyat, bertambah peritlah keadaan ekonomi rakyat, makin berkuburlah ekonomi negara. Pendapatan negara pun akan menyusut, pendapatan rakyat menyusut, pertumbuhan ekonomi menguncup, bursa saham akan menjunam, nilai ringgit akan merudum, macam-macam kesan akibat daripada tindakan tidak bijak kerajaan hari ini. Kita sebagai sebuah negara yang mempunyai cuaca panas, sepatutnya kita dah lama berjaya mengatasi masalah COVID-19, tetapi disebabkan kita ada kerajaan yang bergantung harap kepada darurat untuk terus kekal berkuasa, bergantung harap kepada angka-angka COVID-19 untuk terus kekal berkuasa, maka apa juga pendekatan, langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan yang perlu angka-angka ini kekal tinggi untuk terus berkuasa, saya tidak nampak sebarang sebab kita akan berjaya untuk mengatasi masalah COVID-19 ni. Kerana kalau COVID-19 ini pergi segera, maka sudah pastilah pilihan raya pun boleh diadakan dengan segera, kerajaan hari ini pun boleh disingkirkan dengan segera. Itu sudah pasti tidak baik untuk Muhyiddin dan rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Jadi itu mukadimah saya. Kita akan mula membincangkan perkara ini pada malam ni. Sebarang pertanyaan boleh ditujukan kepada saudara Wan Kuris 017 3445. Oh, sini tak boleh. Okey. Boleh hubungi saudara. Semua tak boleh ni, macam mana ni? Saya tak baca. Korang tulis je lah dekat ruangan komen ni. Oi, tapi sekarang ni macam dah ada ni Visi. Visi. Kami boleh visi. Dari keluar petang kan visi. Siapa nak visi? Kenapa kau punya boleh visi, aku punya tak boleh Oh, betul ada orang atas setting sebelum tu kita menerima panggilan petang. First time kita nak bersiaran langsung dan visi. Kenapa aku punya tak boleh? Kenapa kau punya boleh? Tak ada pun adding tak masuk boleh. Datuk ingatkan Agong lagi, insya-Allah kita akan ingatkan Agong lagi. Kalau buka parlimen, okey. Okey, silakan saudara Pablo. Okey, assalamualaikum Datuk. Soalan anda. Datuk. Ya. Tutup lah ni. Okey, siapa yang nak live, nak apa ni dipanggil? VC VC bolehlah dia, tapi tanya soalan je jangan melirik panjang. Okey.
Okay, Datuk Okey, Menteri Kanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Okey. akan mengumumkan sekatan COVID-19 yang lebih ketat pada sidang akhbar esok. Ya. Mengikut kata jabatan pejabat Perdana Menteri. Nak minta apa yang jangkaan Datuk apa yang lebih ketat tu Datuk? Ramai orang tertanya-tanya. Lebih ketat. Ya. Lebih ketat daripada PKP. Ya. PKP diperketatkan. Ya. Antaranya Datuk. Yalah, kita dah ada PKP. Kan? Kalau ada PKP tu dah okey sikit, dia akan PKPP. Kan? Ataupun PKPB. PKPB ni bersyarat, longgar sikit. Kalau PKPP, pemulihan. Aktiviti ekonomi semua berjalan. Kan? Tapi kalau lebih ketat daripada PKP, PKP diperketatkan. PKP ni ya? Betul lah. Betul lah tu. Tak, Tak maksud saya saya- aku main-main ke? Tak, maksud saya dari segi ekonomi apa yang nak buat, dari segi inflation pada rakyat. Jangkaan Datuk. Apa saja yang dilakukan oleh kerajaan bongok ni, kan? Hasilnya tetap akan menjahanamkan ekonomi negara, tetap akan menyusahkan rakyat, tetap akan melumpuhkan ekonomi lebih parah lagi daripada sekarang. Apa saja langkah yang dibuat. Dan percayalah, kalaupun mereka boleh turunkan angka, itu hanyalah sebahagian daripada strategi mereka. Tu, Datuk tak yakin PKP ni akan berjaya? Saya sudah hilang keyakinan pada kerajaan hari ini. Saya sudah hilang keyakinan pada angka-angka yang dipertontonkan kepada kita. Saya tahu COVID-19 itu wujud. Saya tahu bahawa COVID-19 itu membahayakan untuk mereka-mereka yang mempunyai sakit-sakit kritikal ataupun yang dah tua. Tetapi saya yakin bahawa untuk orang yang sihat, ianya tidak ada masalah untuk varian yang pertama. Kalau dah datang varian baru yang diorang datang daripada India ni, daripada South Africa, yang ini memang akan memberikan kesan juga kepada orang muda. So, kita patut tanya dengan dia orang. Kerajaan ni. Apa benda yang diorang buat sehingga mereka-mereka yang daripada Afrika punya varian, daripada India punya varian ni boleh masuk ke dalam negara. Sedangkan kita dah beritahu, kita dah desak supaya pintu masuk negara ditutup dan mereka pun dah kata dah, mereka dah menghalang. Tapi macam mana boleh lepas? Itu kita nak tanya dia orang. Okey. Datuk, hari ini Datuk, SRC International Sdn Bhd di bawah pengurusan baru, memfailkan saman terhadap bekas Perdana Menteri kita dan 6 lagi atas dakwaan melakukan pecah amanah serta melanggar kewajipan statutory berhubungan pinjam-pinjaman kumpulan wang amanah pencen. Berjumlah Dia sekarang macam ini. Mereka sebenarnya hari ini, kerajaan ini menerima tamparan hebat daripada apa yang berlaku hari semalam. Bila mana hakim memutuskan bahawa duit yang Datuk Seri Najib simpan di rumah anak beliau di Pavilion, 114 juta ringgit bersama dengan barang kemas dan juga beg-beg dan jam tangan. Duit-duit ini 114 juta langsung tidak ada kaitan dengan 1MDB. Langsung tidak ada kaitan dengan sebarang unsur pecah amanah. Dan tidak ada kaitan dengan sebarang unsur jenayah atau money laundering. So ini satu tamparan hebat kerana selama hari ini kita dengar Muhyiddin Yassin, Mahathir Mohamad, Anwar Ibrahim, Rafizi Ramli, Tony Puaka, semua sekali manusia-manusia ni, semuanya mengatakan bahawa Datuk Seri Najib perompak, penyamun, macam-macam cercaan yang dilemparkan ke atas Datuk Seri Najib. Namun, alhamdulillah, akhirnya hari semalam Datuk Seri Najib punya nama telah dibersihkan oleh mahkamah yang kita tahu. Kalaupun nak ada campur tangan politik, ialah campur tangan daripada Muhyiddin sendiri. Kan? Lainlah kalau mahkamah tu dikuasai oleh Datuk Seri Najib. Bolehlah kita kata mahkamah mengatur supaya Najib dilepaskan. Kita tahu bahawa hari ini Datuk Seri Najib menentang Muhyiddin Yassin. Dan mahkamah hari ini berada di bawah kekuasaan Perdana Menteri. Walaupun kita mahu percaya bahawa ianya bebas, namun
perkara-perkara yang berlaku selama hari ini tidak menunjukkan ke arah itu. Tapi kita ucap tahniah dan syabaslah kepada hakim kerana membuat satu keputusan yang saya rasa agak adil. Walaupun dia tak mengarahkan untuk duit itu diserahkan. Semalam pun saya anticipate duit itu takkan diserahkan. Tapi saya rasa untuk membuktikan mahkamah itu adil, minggu depan dia akan lepaskan duit itu. Saya punya bacaan lah. Nak membuktikan mahkamah itu adil, minggu depan dia akan bebaskan duit itu. Dan sekiranya ada rayuan tu dah tu. Kalau ada rayuan, kalau dia dah bebaskan duit itu, dia tak rayu lah. Maknanya, okey lah, ambil lah duit ni. 114 juta je bro. Boleh buat apa pun. Kalau 114 juta tu duit Datuk Seri Najib, okey lah, macam-macam dia boleh buat. Kalau 114 juta tu, ada sebahagian duit Datuk Najib, sebahagian duit UMNO. Dengan jumlah 114 juta tu, untuk buat mesyuarat agung sekali, 2 kali boleh. Untuk buat pemilihan parti boleh. Tetapi untuk pilihan raya tak cukup. Tak boleh. okey Datuk. Sementara tu Datuk, pembicaraan kes Datuk Seri Najib dan bekas Ketua Setiausaha Pembenaran Tan Sri Muhammad Irwan Siriga Abdullah berhubung 6 pertuduhan pecah amanah berjumlah 6.6 bilion yang sepatutnya bermula September depan dilapangkan bagi memberi laluan kepada 2 kes berkaitan YMDB. Saya tak ambil lagi yang tadi. So itu sebabnya mereka kena menyaman. Sepatutnya yang dia saman ialah subuh. Patut yang dia saman ialah Nik Faisal. Kenapa nak saman Datuk Najib? Kenapa nak saman Datuk Najib? Sedangkan Datuk Seri Najib dalam kes SRC, dia dituduh pecah amanah kerana dia berada dalam mesyuarat kabinet yang meluluskan pinjaman kepada SRC International, duit kuap. 3 tahun selepas tu, bila mana SRC memberikan sumbangan social CSR Corporate Social Responsibility, sumbangan CSR dia kepada UMNO dengan memasukkan duit, Nik Faisal memasukkan duit itu ke dalam akaun Datuk Seri Najib. Itu yang menjadi isu, kan? So sepatutnya yang disaman ialah orang yang menguruskan Akaun duit SRC International, bukan orang yang meluluskan pinjaman kepada SRC. Nampak sangatlah mereka ni terlalu terdesak nak memburukkan imej Datuk Seri Najib. Selepas semalam nama Datuk Seri Najib dibersihkan, mungkin bertanyalah dengan Muhyiddin, siapa yang mengarahkan supaya pengurusan baru SRC International ini menyaman Datuk Najib. Cuba tanya Muhyiddin, siapa yang arahkan? Okey Datuk. Sementara itu Datuk, perbicaraan kes Datuk Seri Najib dengan bekas Ketua Setiausaha Pembenaran Tan Sri Muhammad Irwan Siriga Abdullah berhubung 6 pertuduhan pecah amanah berjumlah 6.6 bilion yang sepatutnya bermula September ni dilapangkan bagi memberi laluan kepada 2 kes berkaitan YMDB membabitkan Datuk Seri Najib. Maksudnya dia boleh lapangkan tu, kita nak YMDB dulu. Yalah, dia macam ni. Dia tak ada campur. Kalau misalnya dia orang tak yakin bahawa mereka boleh memenangi kes rayuan SRC International, Okey. dia kena cari satu lagi kes yang boleh menyabitkan Datuk Seri Najib segera. Sebab anything can happen during these few months, terutamanya selepas mesyuarat Majlis Raja-Raja pada 30 bulan Jun. Jadi dia macam mana pun dia nak cepatkan. So dia fokus on SRC ni, dan selepas tu backup dia, kalau kata SRC ni Datuk Seri Najib terlepas, dia akan charge Datuk Seri Najib, dia akan segerakan jatuh hukum kes apa nama? On MDB. Itu target dia. Maksudnya dia akan cari mana dia cepat lah, yang senang. Mereka akan cari. Mereka akan cari Okey. Okey. Ni ada apa? Ada orang nak ni. Bisi. Dah ni.
Haji bodoh teringin nak visi. Apa ni cakap? Okey. Okey. Boleh? Dah. Okey, Datuk. Hari ini juga, Datuk, Peguam Muhammad Datuk Najib, Muhammad Tan Sri Syafiee Abdul Wahab, dikatakan menyembunyikan cukai pendapatan dari bayaran guaman 9.5 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri. Mengikut kata Timbalan Pendakwa Raya Hafizan Abdul Aziz. Macam mana siapa ni? Lembaga Hasil tahu tu duit sebenarnya upah guaman Datuk Najib. Tak komen sikit tak? Tak, ini maknanya dia sekarang ni dia charge Tan Sri Syafiee. Kononnya Tan Sri Syafiee tidak istihar. Tidak istihar, ya. Tidak istihar, bukan menyembunyikan. Kan? Bila terima duit daripada Perdana Menteri ni, dia ada dua jenis duit. Ada duit yang perlu diaudit, ada duit yang tak perlu diaudit. Kan? So, biarlah Tan Sri Syafiee menjawab isu ni. Kan? Sebab ada contohnya duit-duit yang datangnya daripada wang khas. Kan? Untuk kerja-kerja tertentu. Duit ni rahsia. Dia termasuk dalam kategori tidak boleh diaudit. Contohnya Kementerian Pertahanan. Kan? Ada setengah-setengah pembelian dilakukan menggunakan wang khas yang tidak boleh diaudit. Bukan access fund, menggunakan access fund. Tak. Access fund masih boleh diaudit kan. Duit lebihan tu Christmas shopping bulan 12. Itu access fund kan. Okey. Ini aku dah cuba add 3 orang dah ni, semua tak masuk pun. Kan? Dia adding klip, tak ada pun orang yang nak masuk VC yang berberatur, ada 14 orang. Okey tak? Semua kita dah add, tak lepas. Betul ke boleh ni? Boleh apa? VC. Boleh VC. Abah kakak, Din Beramboi. Din Beramboi pun ada. Kamarudin Taha. Mana dia orang ni? Guess. Allow viewers to send a request. Nak allow ni. Macam mana caranya nak add? Ni buat family. Add. Okey, jalan. Okey, Datuk. Kes bekas pengurusi Felda Tan Sri Syafiee Abdul Samad yang didakwa gagal mengisytiharkan RM 1 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri kepada lembaga hasil dalam negeri akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Ini apa cerita? Assalamualaikum. Ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh dengar ke? Mana ni? Hello. Boleh dengar? Boleh. Jangan cabut. Okey. Ini First time. ni orang boleh live, boleh apa? VC. Siapa ni? Boleh dengar? Tak dengar pun. Okey. Tak dengar. Volume naik kan? Ada volume apa-apa? Dia tak set dulu. Boleh dengar? Memanglah, tapi tak dengar pun. Assalamualaikum. Wak Bos, family. Ya, saya. Assalamualaikum. Boleh dengar ke? Boleh. Halo. Hello. Halo. Assalamualaikum. Ujian suara 1, 2, 3. Apa? Saya dengar suara saya tak dengar suara awak. Okey, tak apa. Kita cuba lagi. Okey, ada soalan lagi? Pablo? Okey, Datuk. Kes bekas pengurusi Felda Tan Sri Syafiee Abdul Samad yang didakwa gagal mengisytiharkan RM 1 juta yang diterima daripada bekas Perdana Menteri Tan Sri Najib kepada lembaga hasil dalam negeri akan dibicarakan di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur. Sebenarnya apa yang lembaga hasil satu-satu dia cari je tu?
Minta komen je tu. Dia sebenarnya Apa mereka ni mereka ni nak tahu sebenarnya mereka cari semua sekali orang-orang yang pro UMNO. Walaupun Tan Sri Sesamad tu sudah digantung keahlian dia, tapi hakikat dia orang UMNO dulu. So siapa juga yang tidak tunduk dengan Muhyiddin Yassin, tidak tunduk dengan Mahathir, orang ni akan menjadi sasaran. Ada orang UMNO, pemimpin UMNO kanan, tapi mereka tak menjadi sasaran sebab mereka ni Muhyiddin friendly ataupun Mahathir friendly. So mereka ni tidak terjejas. Yang terjejas ialah orang yang menentang Muhyiddin. Yang terjejas, yang diancam dengan menggunakan SPRM, dengan menggunakan polis, dengan menggunakan lembaga asing dalam negeri ialah orang yang menentang dan tidak boleh menerima Muhyiddin ataupun Mahathir. So, inilah realiti dia. Okey? Okey, Ada lagi yang nak live VC, boleh dengar ke? Hisham Aziz. Nah. Boleh. Keluar gambar, tak ada pun. Lagi, cakap. Sila Puan Blue. Okey, Datuk. DAP hari ini berjanji tidak akan menyokong usul tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sekiranya mesyuarat tergempar parlimen diadakan. Tak komen sikit, Datuk. DAP je cakap. Boleh percaya, Datuk? Dia kata 42 DAP takkan ni. Kita nak cerita pasal COVID-19, program vaksinasi dan perkara yang berkaitan saja. Kau jangan tanya dengan aku, kau tanya dengan Muhyiddin, dia percaya. Macam mana, Datuk? Sumpah, Pak. Tak payah komen lah benda-benda bodoh macam itu. Okey. Silakan. Siapa nak VC ni? Tak ada ke satu yang betul-betul boleh lepas ni? Rasa ada kemungkinan besar lah. Datuk kena ada earphone katakan. Tak payah. So dah betul lah. Cuma yang sekarang dia mic kat sini kena maksudnya dekat sini. Isi punya software tu kena. Ini ada ni kan? Tu dah okey, itu okey, tu tak ada benda. Tu tak ada benda. Tak ada benda Oh, kena ada earphone Bukan, earphone kena dengar, dia cakap. Ya? Dia dah betul earphone ni. Earphone dah betul lah. Kita test dulu Mungkin ambil masa sikit. Papa Gomo ada ke? Papa Gomo nak VC? Marilah. Ada? Tak ada pun cubaan VC ni, dah banyak cubaan. Tak lepas-lepas pun orang nak. Buat jumpa komisi dengan Datuk je. Komisi. Ada aku ni. Aku dah ni. Ada ni? Tak boleh add dah semua. Tak boleh add. Semua tadi macam berani. Ni. Syafiq. Nah, Syafiq mana ni? Halim. Syafiq Halim yang murtad tu. Ayah kena keluar masuk. Ni baru boleh masuk live. Okey. Dapat. Ada siapa lagi nak try live ni? Cuba nasib mana tahu melekat. Kena invite dan Invite. dan baru dia apa ni? Dia request Datuk kena invite. Dah buka ni. Dah buka untuk invite. Osman Mustafa. Kita try. Osman Mustafa. Adding. Dapat tadi. Tadi dapat Saya dapatlah keluar. Saya buka keluar tadi. Tapi cuma ni je lah suara tak ada. Rindu bosku Najib Razak. Dulu time dia Perdana Menteri, orang cakap macam-macam pasal dia kan. Last kali bila kita dah hilang dia, bila kita dapat pengganti dia semua macam puaka, barulah kita rasa rindu kat dia kan. Inilah realiti kehidupan, tuan-tuan. Kita hanya akan menghargai seseorang itu apabila mereka sudah pergi meninggalkan kita. Inilah realiti.
Ketika dia ada bersama kita, kita tak tahu nak nilai yang mana kaca, yang mana permata. Kan? Sama lah dengan UMNO ni. Kan? Kita pertahankan UMNO, last sekali kita kena buang. Tak apalah. Redha je lah tuan-tuan. Okey. Terima kasih. Jawablah ni. Okey, Datuk. soalan. Okey. Polis hari ini membuka kertas siasatan berhubung dakwaan usahawan dan selebriti Neelofa yang tidak memakai pelitup muka ketika hadir dalam kompleks Mahkamah Seremban semalam. Kau jawab ni. Okey, tuan-tuan. KKM mewajibkan pemakaian pelitup muka termasuk mereka yang mengenakan nikab. Minta komen sikit tu. Tak bohong. Tak bawah. Okey, kau dah. Okey. Tu pasal kes Neelofa ni. Kecoh dia tu. Ni macam mana? Apa pendapat Datuk tu? Aku pun kadang-kadang tak faham kenapa orang marah sangat dengan Neelofa ni. Kan? Korang punya time, korang kahwin. Masa tu tak ada PKP. Kan? Time tu kau nak semua orang datang majlis perkahwinan kau. Betul tak? Ya. Time Neelofa kahwin, dia pun mengharapkan orang datang tengok majlis perkahwinan dia. Cuma nasib dia tak baik sebab ada PKP. Kan? Sebenarnya tak sepatutnya ada SOP bodoh sampai tak boleh nak buat majlis kahwin, tak boleh nak berkumpul ni. Kalau kerajaan serius dalam menangani masalah COVID ini menggunakan pendekatan yang betul. Kan? Lepas tu sampai ke dia dah pakai purdah. Sebenarnya apa saja bentuk pelitup muka. Kan? Purdah tu pun pelitup muka juga. Takkan nak pakai purdah lepas tu nak pakai tu lagi. Susah nafas lah. Lain lah Nur Hisham dia kena pakai dua layer. Sebab apa Nur Hisham kena pakai 2 layer? Sebab dia tahu vaksin yang dia ambil tu tak guna 1 sen pun. Faham tak? Itu sendiri pun kita boleh fikir. Tak payah kita nak ni. Kita boleh buat andaian kita sendiri. Kenapa dia dah ambil 2 kali suntikan? Sekali dengan Perdana Menteri. Kena pakai 2 lapis tu. Macam mana orang nak yakin dengan vaksin macam ni? Dia memberi syarat yang salah. Okey. Dah, kau jangan buat aku marah. Okey, Datuk. Okey, bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib juga hari ini Ya. berkata mereka masih belum tersedar. Ini berkaitan mempersoalkan ramalan kes baru dan secara sinis ingin tahu jumlah itu akan mencecah 12,000 sehari ataupun 15,000 sehari. Mana? Pasal kes COVID virus ni. Dia kata secara sinis 12,000 kes ke 15,000 kes. Siapa? Najib. Itu akan jadi realiti dalam masa terdekat. Dia sependapat dengan Datuk lah. Sebab kerajaan hari ni, dia tak boleh kontrol lah. Silap dia. Dia nak melihat angka tu ramai supaya boleh menghalalkan dia buat darurat, supaya boleh menghalalkan dia lanjut darurat. Tapi bila it is out of their control, benda ni dah jadi disaster. Faham? Biarkan. Tak ada apa kita boleh buat sekarang ni. Siapa nak selamat, datang jumpa aku ajar macam mana nak buat herba semambu. Kan? Datuk belajar Aku dah ajar dah. Dah hari-hari buat live. Macam mana cara nak menyediakan herba semambu. Siapa yang tak boleh cari pokok semambu tu datang ke Jom Sate ni. Ambil ubat pencegahan. Settle. Kita hari-hari jumpa orang berapa ramai. Orang yang ada kaitan dengan orang COVID datang jumpa kita. Kan? Kalau benda herba semambu ni tak berkesan, dah lama aku kena lah. Alhamdulillah lah Allah Ta'ala pun melindungi kita. Tapi kita pun jaga diri juga. Kan? Jaga SOP. Selalu cuci tangan. Selalu ambil sanitizer. Sanitize. Pegang muka, tangan ni semua kena sanitize. Ada 26 orang ni nak masuk BC. Tapi bila aku invite, aku add ni, ada adding. Tapi tak masuk pun. Air herba yang saya order tu bila sampai. Ni satu lagi ni saya nak pesan ni. Assalamualaikum.
Tolonglah faham, saya ni tak boleh nak jawab semua sekali. WhatsApp ni. Kadang-kadang saya dah jawab sekali jalan, lepas tu saya dah buat kerja lain. Dah lupa. Saya dah lupa, dah tertinggal kan. Minta tolong, saya dah beritahu. Nombor 013-4100-564. Kalau urusan nak beli air herba DSP Sulaiha ke, Corovec ke, nak beli sate ke, hubungi terus ke nombor tu. 013-4100-564. Nombor tu saya dah bagi arahan. Kalau ada orang isu politik, kontak nombor tu, saya suruh dia block dia, senang cerita. Sebab kadang-kadang kita dah bagi nombor. Kalau nak kontak isu politik, 012-332-0000. Tapi ada juga yang kontak isu politik, hantar kat 011-6221-5253. Last kali aku 011 ni pun aku tak boleh nak baca. Macam mana nak ambil dia orang punya order? Kan? Kadang-kadang terbaca lah. Jawab. Lepas tu masuk guru. Aduh. Jadi, kalau nak cepat order tu, tolong hubungi 013-4100-564. Tolonglah jangan masuk hal politik kat situ. Okey? Okey Datuk, pada 19 Mei ada seorang penerima vaksin Datuk di World Trade Center PWC ni lah. Menerima vaksin AstraZeneca. Betul. Frontliners memang dah terlalu penat. Ramai frontliners pun datang sini. Polis baik, kaki tangan kesihatan baik, doktor pun ambil ubat. Kita Datuk, punya, yang berkenaan apa ni, sebab apa? Sebab benda ni, ada di antara pesakit ni, dia pergi ke hospital, dia kena tahan, tak kira. dia ambil ubat kita, baik. Alhamdulillah. 2 hari, 3 hari dah settle. Kan? Dan orang yang dia, ahli keluarga dia semua, kena COVID, tapi yang Alhamdulillah dia ambil kita punya, apa ni, herba kita, dia tak kena. Itu yang kadang-kadang kita tak terlayan dia orang punya ni. Kadang-kadang stok lambat tu jangan marah. Okey. Datuk, yang semalam ni Datuk, yang kisah seorang penerima vaksin, dia injection, dia dah buat rakaman untuk injection dia tak habis kat ni. Okey? Dia melihat rakaman video di rumah, dia melihat ada sesuatu yang tak kena. Dan kini mendakwa dia mungkin tidak menerima dos vaksin sepenuhnya. Maksudnya bila orang inject, ada separuh lagi di luar. Minta komen sikit Datuk. Saya nak komen pun susah. Hanya Allah Ta'ala je yang tahu. Kan? Sama ada misi yang inject dia tu sengaja inject separuh ke, ataupun sengaja cocok tapi tak tekan. Ada juga gambar yang video macam tu. Dah penat sangat. So, susah nak jawab. Ataupun misi tu tahu benda yang dicocok tu membahayakan orang tu. Kita pun tak tahu. Jadi kita jangan komen lah. Ya, okay. Mungkin kekilafan, mungkin keletihan. Mungkin misi ni dah penat sangat. Mungkin misi ni dengar cerita kawan-kawan dia, tapi dia terpaksa juga buat kerja tu. Mungkin dia rasa bersalah ke apa menyebabkan dia tak suntik habis. Kita tak tahu. So jangan komen kalau tak tahu. Datuk, hari ini Datuk, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah berkata, kat Malaysia ni dah tak ada zon hijau dah. Dah maksudnya keseluruhan kawasan di Malaysia. Dia boleh sembang seorang-seorang lah, aku tak percaya. Aduh. Punca yang kalau betul pun tidak ada zon hijau, punca dia juga. Kan? Punca ni dia juga. Kalau dia tak setuju dengan kerajaan, kalau dia rasa ada benda-benda yang diarahkan oleh kerajaan tak betul, dia kena lawan. Sebab last kali akhirat nanti, dia akan dipertanyakan. Dia akan dipertanggungjawabkan pada apa yang dia buat kat dunia ni. Jangan letak semua kesalahan kat muka dia seorang. Kan? Dia akan dipertanggungjawabkan. Banyak benda sebagai Ketua Pengarah Kesihatan dia boleh lakukan. Tapi dia tidak lakukan. Untuk mempercepatkan proses supaya virus ni pergi. Dia akan dipertanggungjawabkan akhirat ni. Apa, biarkan. Dia nak sembang apa pun sekarang tak guna. It's too late already. Kan?
Dikala kau boleh kawal, kau tak buat kerja. Bro? Okey. Okey Datuk, hari ini cerita di Sarawak Datuk Ya. Para penyidik menemui coronavirus baru di kalangan pesakit yang dimasuk ke hospital di Sarawak beberapa tahun lalu dan percaya bahawa pada tahap awal lompatan daripada host haiwan kepada manusia Ya. Namun masih belum ada bukti mengatakan apakah virus itu boleh menular daripada manusia kepada manusia atau adakah virus tersebut boleh menyebabkan penyakit kepada manusia. Maksudnya dia orang dekat Malaysia sendiri pun ada virus ni Datuk. Berapa? Dia coronavirus dah beberapa tahun lepas. Kalau ikut apa yang dekat pendidik di Sarawak ni. Sebenarnya benda ni dah lama ke ataupun bagi pendapat Datuk ke baru Datuk? Benda ni yang saya tahu dicipta oleh manusia. Kan? Outbreak tu bermula di Wuhan. Kan? Sama ada ianya dicipta dan mula disebarkan di situ ataupun ianya berpunca daripada kelawar dengan ular seperti mana yang dia orang sembang. Kan? Itu Allah Ta'ala yang tahu. Kan? Tapi saya yakin bahawa ianya buatan manusia. Kenapa saya yakin ianya buatan manusia? Kalau kau tanya dengan pakar-pakar yang pakar dalam bab vaksin ni, dan bab virus ni, mereka mengatakan biasanya kalau virus itu, outbreak itu berlaku di tempat yang sejuk, maka virus ini boleh tular di tempat yang sejuk. Tapi kelebihan virus ni, dia boleh mutate, dia boleh pergi ke Jepun, dia boleh pergi ke Malaysia, dia boleh pergi ke padang pasir, dia boleh pergi ke mana saja, seluruh dunia. Sesuka hati. Tak kira lah suka hati ke tak suka hati. Maknanya ada manusia yang buat dia. Lepaskan. Ada manusia yang telah mengubah genetik virus ini. Yang menyebabkan dia boleh mutate, menyesuaikan diri mengikut keadaan. Okey. Okey, soalan politik pula lah. Aku ni cerita virus je. Soalan politik Orang dah penat dengan cerita virus ni. Okey Tok. Ramai yang bertanya Tok pasal Datuk Seri Nazri Aziz Tan Sri Ha. menyokong Hishamuddin menjadi Presiden UMNO. Apa komen Datuk? Allah. Ini Datuk Sri Nazri ni. Dia ni orang lama dalam politik. Ya. Kalau nak kira dari segi kelayakan jadi Perdana Menteri ni, 10 kali lebih layak Nazri Aziz tu daripada Hishamuddin Tun Hussein. Jadi kalau dia keluar kenyataan mengatakan dia sokong, kalau kau percaya, aku tak boleh nak cakap apalah. Kan? Aku dah faham ni bahasa orang perli, kan? Dia perli dah Okey. Kalau dah tak ada orang lah nak jadi Perdana Menteri, aku sendiri akan calonkan Datuk Nazri ni jadi Perdana Menteri. Kalau orang lain tak berani nak lawan lah. Kan? Kalaulah Hishamuddin jadi Perdana Menteri, aku pun tak nak masuk UMNO balik. Kau gila kau? Pengkhianat kau nak angkat jadi Perdana Menteri. So kalau dia jadi Perdana Menteri, kau rasa rakyat akan undi kita? Tapi kenapa tujuan dia membuat kenyataan Habis. Tujuan dia. Dah orang dah kita berpakat nak keluar daripada kerajaan. Jazlan keluar. Lepas tu dia keluar. Sepatutnya yang lain ikut. Tapi tak ikut. 2 orang je kesian. Jadi mangsa. Kan? Saja je dia lontar tu. Ya saja. Tunggulah nanti. Ya. Pertama sekali kena tengok dulu. Tahun ni ada ke pemilihan? Kan? Orang duk sibuk COVID kan? Ya. Kan? Dia sebut jadi presiden Dia sebut jadi presiden. Dia pula sibuk je presiden. Kan? Tapi Datuk rasa siapa line up dia tu di bawah-bawah dia? Hishamuddin tu sendiri. Kalau Hishamuddin, timbalan ni mungkin Khairi Jamaluddin ke, Anwar Musa ke, kan? Ismail Sabri ke. Okey. Tok, mengenai Hishamuddin tu, dia tak datang dalam mesyuarat PBB tu.
Apa masalah? Mungkin dia tak boleh bangun pagi. Tak ada apa. Bukan masalah PBB je, dia tak datang. Kan? Itu sebab aku cakap dia tak boleh jadi Perdana Menteri. Sehinggalah dia boleh belajar bangun pagi. Oh, dia selalu bangun pagi. Syarat kabinet pun dia selalu lambat. Apa tak lagi? Kalau sidang PBB tu dibuat sebelah pagi. Kan? Dia ada masalah tak boleh bangun pagi. Tapi ada orang tanya tu, kalau Hishamuddin jadi Presiden UMNO, Ismail Sabri letak di mana tu? Ha? Mana? Ismail Sabri. Ismail Sabri? Ha. Tak tahulah aku. Nak tanyalah Ismail Sabri kalau dia nak jadi timbalan kepada Isyaf. Ya. Kan? Okey, Kita kalau misalnya Hishamuddin jadi Presiden UMNO, aku rasa UMNO akan jadi macam Golkar di Indonesia. Akan jadi sebuah parti kecil, lebih kurang macam parti PAN. Dan orang tengok Mak Sabu dengan Hishamuddin ni lebih kurang sama je. Jawatan pun sama, Menteri Pertahanan dua-dua. Okey, ada lagi soalan? Ada tu. Apa ni satu lagi tu Apabila kemungkinan kerajaan akan umumkan PKP 3.0 dan SOP-nya diperketatkan ataupun bahasa lain dia PKPD dia. Mungkinlah tu Jadi apa kaitan dia? Darurat perlu diteruskan ke ataupun pullback darurat tu? Mana? Darurat dengan PKPD tu. Apa beza dia? Sepatutnya boleh tak kita tarik darurat? Biasa kalau PKPD, maknanya kau tak boleh keluar daripada kawasan tu. Dan kerajaan akan hantar Jabatan Kebajikan Masyarakat hantar makanan. Contohnya hantar Maggi mee ke, beras ke, sayur ke setiap rumah. Ya. Kau rasa kerajaan bengap ni boleh buat ke? Tidak. Tidak. No way, bro. Kan? So akhirnya kau buat PKPD sekalipun, orang tetap kena pergi ke pasar raya. Orang tetap akan pergi ke restoran beli makanan. Sama je balik jadi je. Kan? Tak ada beza. Kau nak perbezaan satu je. Kau kena tukar PM tu. PM tu kau tukar. Daripada PM tukar kepada AM. Barulah dapat hasil yang berbeza. Kalau kau ada PM yang mengharapkan angka ni makin lama makin bertambah supaya dia boleh lanjutkan darurat, mampuslah, takkan dapatnya. Takkan berakhir. Itu kau PM. Yalah, kalau kita sedia maklum bahawa darurat tu diwujudkan kerana menentang COVID tu. Tapi bila dah ada PKPD tu, rasanya tak perlu. Sepatutnya kalau dah buat PKPD, tak payahlah darurat. Tak payahlah darurat. Betul. Tapi kau rasa dia akan buat? Dia akan kekalkan darurat. Dia akan kekalkan. Malah dia akan sambung. Apa tujuan darurat tu sebenarnya tu? Tujuan dia nak menyelamatkan orang yang darurat. Oh, okey. Orang yang lemas. Siapa yang darurat sekarang ni? Yang kalau parlimen buka, dia berada dalam keadaan darurat. Siapa? Siapa? Presiden. Kau pun tak boleh jawab. Boleh. Kau boleh jawab lah. Habis kuat pun Seksyen 4 dalam kurungan 1 je. Ordinan darurat. Boleh pergi 5 juta. Tu anda kata pemilihan UMNO kalau adalah dalam masa tahun terdekat ni Datuk sebelum keputusan Datuk Najib yang kes satu lagi tu. Adakah peluang Datuk Najib untuk bertanding tu dalam presiden? Kalau dia dilepaskan itu atas dia lah. Atas dia lah. Datuk rasa pandangan peribadi dia tu? Pandangan peribadi aku tak boleh diambil kira. Tetapi rakyat mahu dia jadi Perdana Menteri balik. Maka dia tak boleh ikut apa yang dia suka. Kan? Dia seorang yang berjiwa rakyat. Dia seorang yang bertanggungjawab. Dia kena dengarlah apa cakap rakyat nak. Kalau rakyat nak dia kembali bertanding, selepas nama dia dibersihkan, dia kena ikut cakap rakyat walaupun dia tak nak. Kan? Kerja kita menyampaikan apa yang rakyat nak. Kerja dia dengarlah pandangan rakyat. Kan?
Kalau tak nak, kita suruh Nazir Aziz buat bertanding. Ada suara sumbang mengatakan bahawa sekiranya Datuk Najib menjadi Perdana Menteri pun, dalam keadaan sekarang pun Datuk Najib tak boleh buat apa pun tu. Kau bagilah Datuk Najib jadi Perdana Menteri, baru kau tahu dia boleh buat apa ke tak boleh. Ya, Sekarang ni, siapa dalam Malaysia ni ada track record? Berjaya membawa ekonomi Malaysia ni ke tahap yang terbaik. Pertumbuhan ekonomi nombor 3 tertinggi di dunia. 2017. Sebelum kita jatuh, 2018. Bursa saham paling tinggi. 1,886 mata. Foreign direct investment, pelaburan langsung asing, paling tinggi zaman Datuk Najib. Kita punya rating dari segi kadar daya saing perniagaan. Rating kita bagus. Mata wang kita, walaupun 2 kali jatuh. Kali pertama jatuh September 2014 kerana kejatuhan harga minyak. Kali kedua jatuh penghujung 2016. Kerana Donald Trump berjanji akan menaikkan interest rate. Semua pelabur Amerika yang simpan duit kat Malaysia, semua bawa balik ke Amerika. Tapi daripada Januari 2017 sampailah kita kalah bulan Mei 2018. Kita punya mata wang naik. Macam nak? Tak perlu pun tamat. Hanya Najib boleh buat benda ni. Hubungan diplomatik dengan China baik, dengan Amerika baik, dengan India baik, dengan Singapura baik, dengan semua orang baik. Bagi kat Mahathir habis, rosak semua. Dengan Amerika jahanam, dengan China jahanam, dengan India jahanam. Dia sibuk pergi ke Pakistan pula. Kan? Ya. Kalau nak mengembangkan pasukan kriket lain nak cerita. Okey tu, ini kita jangan cerita pasal PN. PH dengan PN tu. PH dengan PN? Okey, sama-sama tak boleh pakai. Yalah tu. Maknanya kalau sekarang ni, kalau PN tu, PH, dalam keadaan sekarang ni, lagi teruk daripada PN ke macam mana tu? Mana? PH dengan PN tu. PH dengan PN? Sama-sama tak boleh pakai. Kan? Walaupun ada ahli baru PAS tu dalam tu. Siapa? Dalam PN. Sama juga. Sama juga. Bila PAS masuk join dengan Bersatu, adakah penganiayaan ke atas orang UMNO berhenti? Tak ada. Tak ada. Adakah hudud dilaksanakan? Tak ada. Adakah penindasan kepada UMNO terhenti? Duit UMNO tersekat? Tak ada. Kan? Arwah adik. Adakah kes arwah adik selesai? Tak ada. Adakah kes Syed Daniel selesai? Tak ada. Kan? Ya. LTTE selesai. Kes LTTE selesai. Kes Lee Guak Eng selesai. Kes apa lagi? Video kabur. Video kabur selesai, tutup. Sampai sekarang tak buka. Padahal yang jaga bab undang-undang ni PAS. Ya. Kan? Taqiyuddin. Geng Publica lah, bukan PAS yang baik lah. PAS Geng Publica. PAS Geng Publica, okey. Kan? Rogo Lama selesai. Masuk je Bersatu, jadi lembu suci. Kan? PAS pun tak ada bising lagi dah. Ya. Kan? Ada guling-guling atas jalan raya. Bila Rogo Lama masuk Bersatu, tak ada. Kan? Yang penting royalty minyak dapat. Sama je. Tak ada apa benda yang kita boleh tengok. Baik. Tapi Nai kita ucap terima kasih kepada Nik Abdul. Nik Abdul Nik Abdul ni aku anggap sebagai wakil orang PAS yang masih lagi berpegang pada agama. Kan? Ada hormat pemimpin-pemimpin. Kan? Ada hormat orang yang pernah membantu PAS. Alhamdulillah. Kan? Tak lupa. Bagi penyokong PH tu, dia kata Anwar Ibrahim belum teruji lagi sebagai Perdana Menteri tu. Ya. Macam mana? Tak ada masalah. Kalau nak uji Anwar Ibrahim ni boleh. Kan? Bubar parlimen. Kan? Bertanding pilihan raya. Kalau rakyat nak dia jadi Perdana Menteri, kita bagilah dia ujian. Kan?
Kalau bertanding pilihan raya, dia tak boleh jadi Perdana Menteri juga. Nak buat macam mana? Bukan aku yang tak nak bagi. Kan? Kalau dia nak ujian bertulis ke ujian subjektif, aku boleh sediakan. Tak ada masalah. Betul tak? 98 dia pernah memangku jawatan Perdana Menteri sekejap kan? 3 bulan lebih kurang. 2 bulan ke 3 bulan. Itu pasal Mahathir nak sembelih dia. Kan? Satu benda bagus yang dia pernah buat, yang kita kena appreciate Anwar Ibrahim ni. Sebaik saja dia diberi peluang untuk memangku jawatan Perdana Menteri, perkara pertama yang dia buat ialah memperketatkan akta rasuah. Dia telah memanggil peguam negara ke ataupun ketua pengarah Badan Pencegahan Rasuah pada ketika itu. Kalau dulu seorang menteri yang didapati bersalah mengambil rasuah, dia letak jawatan dia tak boleh didakwa. Tapi Anwar Ibrahim perketatkan, walaupun dia dah letak jawatan beberapa tahun, dia masih lagi boleh dihadapkan ke muka pengadilan. Itu ada jasa dia lah. Benda baik, kita kena cakap benda baik. Benda betul dia buat, kita kena cakap benda betul. Ya, Datuk. Okay. Kita ding-dong. Ya. Okey. Apa cerita kita punya perhimpunan Agung UMNO yang diwawalkan nak ada sebelum Jun? Semua diam, Datuk. Macam dah tak ada apa-apa dah. Macam mana tak diam? Kau nak keluar rumah pun besok belum tentu boleh. Tak ada, maksud saya perancangan dia tak ada langsung. Yalah. Pasal UMNO ni, dia tak perlu merancang banyak sangat untuk Perhimpunan Agung ni. Petik jari je Susah Agung tu dah boleh settle buat Perhimpunan Agung ni. Masalah kau boleh keluar rumah tak? Tahun ni tahun pemilihan. Kalau misalnya dia orang benarkan untuk diadakan Perhimpunan Agung UMNO, maka perlu buat pemilihan. Bahkan melibatkan 160,000 lebih orang. Boleh buat tak? Kalau kita buat nanti, dia orang akan kata, tengok, ini UMNO kelang kabut nak buat pemilihan, dah wujud kluster UMNO. Faham tak? UMNO juga yang kena. Padahal tak ada masalah nak buat, nak jumpa, nak keluar apa semua macam biasa, tak ada masalah. Kan? Kalau semua orang ni dinasihati menggunakan kaedah-kaedah SOP. Bukan SOP je, kan? Gunalah kaedah-kaedah yang kita dah tahu boleh menyelesaikan masalah COVID ni. Kan? Faham tak? Aku ambil contoh lah, kalau aku Presiden UMNO, aku arahkan setiap UMNO bahagian, masa hari nak buat mesyuarat tu, semua kena tanak air semambu. Semua orang kena minum, baru boleh masuk Dewan. Kalau aku tak adalah, kita supply daun je. Bukan susah sangat. Kan? Kau nak selesai masalah ni, setiap masjid dan surau semua diminta untuk masak air semambu ni. Selesai masalah. Kalau ada tempat tak percaya air semambu, kita suruh dia hangatkan air kelapa, campur dengan garam, campur dengan lemon, campur dengan limau kasturi, campur madu, kasih sedap sikit. Semua orang minum. Pun boleh juga. Kau bayangkan kalau ada inisiatif macam ni. Kotak pun mana pun kita pergi, situ ada wap. Orang boleh berhenti sekejap, tarik nafas. 10 saat, settle, jalan. Ataupun kau buat drive-thru. Drive-thru, siapa yang nak hidu wap ni, kan? Berhenti kat macam tempat apa tu? Pam tayar kan. Berhenti, tarik nafas 10, jalan. Tarik nafas 10 kali, jalan. Benda ni kalau betul-betul lah ada inisiatif, boleh buat. Tak adalah nak beratur kat hospital sampai katil tak cukup. Datuk, okey, selagi pemilihan UMNO tak dijalankan, selagi itulah UMNO tak settle masalah dia orang. Pasal masa cemburu kepada kita. Lagi lama itu kita cakap.
bagi orang yang berada dalam jawatan sekarang ni, dia kata, yang kau kelang kabut sangat nak buat pemilihan time orang tengah COVID ni semua, nak buat apa? Itu cara dia orang cakap. Kan? Kalau Hisham Mudin pula, dia nak jadi presiden, mesti dia nak pemilihan tu boleh berlaku. Tapi masalahnya, bos dia Muhyiddin Yassin dah kata, kita tak boleh nak buat perhimpunan, tak boleh buat majlis sosial, tak boleh buat itu, tak boleh buat mesyuarat, tak boleh buat ini. Betul tak? Semua perhimpunan mesti. Jadi terpaksalah Hisham Mudin pun menguburkan dia punya cita-cita buat sementara waktu. Okay, Datuk, pendapat Datuk, Hisham Mudin ni dia cukup kuat ke untuk bertanding presiden ni, Datuk? Dia bertanding naik presiden je lah dulu. Tengok boleh menang tak? Tak payah kau nak cerita timbalan. Kan? Kau cerita bertanding naik presiden dulu. Tak gitu, Datuk Tengok, boleh menang tak? Dulu kalau Dato' Najib tak tolong dia pun, dia dah tergolek dengan Mukrim Mahathir. Itu yang Mahathir marah. Okey tu, apa ni mengenai vaksin di Penang tu antara Menteri Sains dengan Ketua Menteri Pulau Pinang, apa dah jadi sebenarnya tu? Vaksin yang Menteri Sains? Ya. Selepas di pulun-pulun, hari ni aku tengok kenyataan Menteri Sains Teknologi. Sangat lembut. Sangat lembut. Sekarang ni, siapa yang nak membawa masuk vaksin dah boleh. Mendaftar. Sinopharm confirm boleh mendaftar lah depan ni. Kan? Kalau ada orang nak derma kepada kerajaan lagi pun boleh dah. Alhamdulillah lah. Maknanya kita balon tu berbaloi juga. Apa kita company palsu tu? Apa kita company palsu tu? Dah tak keluar dah company palsu. Sekarang dah boleh dah. Dah boleh dah So hilang company palsu tu Tak ada, dah tak dengar tadi dia cakap pasal company palsu. Dia cakap boleh. Boleh Okey baguslah. Kan? Macam tu lah kita kena buat. Kalau menteri tak betul, kita tegur. Baru dia betul ubah. Kalau tak ubah, kita balon lagi. Sampai dia ubah. Masalah. Okey. Okey tu. Dia pun nak bercakap pakai tu juga. Okey. Soalan ni aku tak berapa percaya nak. Datuk, pengusaha restoran ramai pertikaikan kenapa tempat judi yang dalam kawasan tertutup dan aircon boleh beroperasi, di mana pelanggan biasanya akan duduk berjam-jam, tetapi orang nak berkunjung ke restoran langsung tak boleh, hanya boleh tapau. Mungkin tempat judi mana yang kawasan tertutup tu boleh terbuka tu? Bukan, di Genting masih boleh beroperasi. Wahal tempat judi itu tertutup dengan tertutup. Tempat judi tu beroperasi? Kau pergi tengok? Dilaporkan di dalam media. Dalam media? Ramai pengusaha makanan persoalkan kenapa pengusaha restoran pula. Yalah, tempat tu kan tinggi, dekat dengan Kayangan. Apalah. Mungkin Datuk boleh syorkan ke kerajaan supaya benarkan waktu operasi tapau ni dilanjutkan? Aku tak mahu suruh dia lanjutkan operasi dari tapau ke berjadah ni. Buka semua restoran macam biasa. Kan? Pakai otak lah. Orang beli tapau kat kedai kita. Dia pergi duduk bawah pokok ramai-ramai. Sama je kesan dia. Kan? Cuma mungkin tempat terbuka. Kalau misalnya kau kata, okey, tempat terbuka boleh. Restoran terbuka boleh. Restoran tertutup tak boleh. Maka aku akan keluarkan aku punya kedai, kursi, letak keluar. Ramai buat itu dah. Mana boleh? Tak boleh. Tapi banyak kedai yang buat itu ya. Iyalah, sekarang ni aku tengok tadi yang penjaja tepi jalan semua sekali. Dia orang duduk dekat taman ni. Dia orang makan kat taman. Sebab macam mana? Kau beli makanan, kau kena duduk kat satu tempat. Takkan kau nak duduk tepi longkang saja. Kan? Kadang-kadang dia orang nak duduk dengan selesa. Makan kat taman. Sama juga datangnya.
Makan dalam kereta. Bukan tempat tertutup kan dalam kereta. Ini SOP bodoh. Makan tepi kedai mana? Makan tepi kedai beli, tak boleh ni. Itu yang orang hari raya itu hari, tak boleh meraya kat rumah. Dia orang bentang tikar depan rumah. Depan rumah, boleh berkunjung. Tak ada masalah. Yang tak boleh dalam rumah, luar rumah boleh. Kan? Ini akibat daripada ada menteri-menteri dan menteri yang bodoh. So, bila kau mengundi pilihan raya umum yang akan datang, kena ingat. Kan? Jangan fikir siapa juga jadi kerajaan, hidup kita tetap sama. Tak sama. Tak sama. Bukti dia dah ada. Kan? Bukti dia dah ada. Sebaiklah Zahid bagi aku air. Sejuk sikit kan. Tidak aku dah mula nak marah panas ni. Kan? Orang cakap jangan marah-marah buat live kan. Tapi dia orang tak tahu. Yang kat rumah ni yang degil. Dia orang nak suruh aku marah. Mana dia orang nak dengar aku cakap diam-diam, relax je. Kan? Dia nak tumbuh yang berapi. Baru dia orang share. Kau tak cek kau tengok ni. Kalau lembut macam ni, mana dia orang nak share? Kan? Bantai lagi, bantai. Bantai lagi. Okey, Tok. Share. Tok, besok sebelum kerajaan umumkan SOP untuk diperketatkan tu macam biasalah kalau kita tahu SOP diperketatkan dah tentulah perniagaan akan dikenakan SOP baru lah tu. Mungkin tak boleh kedai buka sampai pukul 8 ke macam mana kan. Jadi sebelum kerajaan umumkan SOP baru tu, apa harapan tu? Minta pada kerajaan besok. Harapan saya cuma satu. Saya rayu majlis raja-raja, tolonglah tukar kerajaan ni. Sebab ini kerajaan, kita tak boleh berharap. Sebab inilah kerajaan yang tak boleh diharap. Kalau kau masih ada harapan dengan kerajaan ni, maknanya kerajaan ni masih okey. Boleh dengar nasihat. Boleh mendengar pandangan. Kan? Tapi realiti dia, kerajaan ni dah tidak ada harapan. Boleh berubah. Kan? Apa juga yang kita buat, mereka tak akan berubah. Apa juga pandangan kita bagi, mereka tak akan dengar. Kan? Perit mana kehidupan rakyat, mereka tak akan peduli. Jadi kita cuma boleh mengharap satu benda saja. Kita rayu majlis raja-raja, yang Tuan Agung, tukarlah kerajaan sedia ada ni. Tukar, yuk tukar. Ura-ura dijangkakan PKPD tu akan berlaku sehingga 4 minggu tu. Aku beritahu dengan kau, dia nak pastikan Ogos sambung lagi. Jadi janganlah kau berangan 4 minggu. Kalau dia dah buat, dia mesti buat menunjukkan keadaan masih belum pulih. Pada 1 hari bulan Ogos, barulah dia boleh dapat lanjutan darurat. Faham tak? Okay. Jadi we can expect what is going to happen. Kan? Kau fikirlah macam mana cara nak buat padang golf kat dalam rumah. Aku tengah mikir ni. Kan? Cari tempat ya. Boleh boy? Boleh buat. Boleh buat aku tadi pergi rumah boy, tengok dia chipping kat dalam rumah dah. Orang gila babi je. Dah tak boleh pergi padang golf ni. Dia dah buat sangkar semua. Kita kena fikir macam tu. Fikir di luar kotak. Bagaimana nak hidup dalam keadaan kita ada Perdana Menteri yang bengap. We got to get used to it. Begin and guide. Depan ni kena belajar macam mana nak cara makan dalam kereta. Kan? Kalau ada orang sebelah kita, virus tu akan bertimbang rasa, tak sebar kat sebelah. Kan? Kena fikir. Sebab kita ada kerajaan yang tak boleh fikir benda ni. Kan? Sedangkan dalam kereta tu, lagi tertutup. Lagi cepat tersebar. Betul tak? Orang pergi beli makanan, dia pergi dengan kawan-kawan. Satu pejabat dia. Satu kereta boleh 3 orang. So kalau 3 orang duduk dalam satu kereta, walaupun jarak ada 1 meter, 1 meter, 1 meter. Kan? Tersebar tak virus ni? Kerajaan kita tak boleh fikir benda ni. Banyak kaedah sebenarnya. Tapi kerajaan mungkin dia tukar semua. Betul. Okey. Ada soalan lain? Encik Rain Hanikoma. Okey. Datuk, Esko Kedah telah menyatakan disebabkan kekurangan kebenahan ICU di hospital. Jadi kalau mereka yang didapati tiada peluang untuk pulih,
tidak akan diberi keutamaan menggunakan kemudahan sebegini. Wahai kita, kerajaan telah mendapat kelulusan bajet berbilion pada tahun lepas. Bagaimana dapat bajet berbilion ni tapi tak sempat digunakan untuk kemudahan untuk mengatasi COVID ini? Kau kena faham. Okay? Bila tiba-tiba kapasiti melebihi daripada kemampuan. Dia orang ada katil 1,000. Tapi yang datang ni 2,000. Kadang-kadang padang tapak letak kereta kena pasang kemah, kena letak katil. Betul tak? Jadi kalau dah exit yang kat padang tempat letak kereta pasang kemah ni pun, kau dengar lah ni. Dia bertanya tapi dia tengah buat kerja lain. Kan? Bila kapasiti tu pun dah tak boleh nak ditampung, maka memang betul lah dia kena buat keputusan. Siapa yang perlu diselamatkan? Kan? Orang tua yang tak ada harapan untuk hidup lama, atau orang muda yang masih ada harapan untuk diselamatkan? Ini terpulang kepada kebijaksanaan pihak Kementerian Kesihatan. Kan? Kau dalam pun dia ada fake keutamaan dia. Kan? Wah, dia macam kau punya lagu ni kan. Dia ada fake keutamaan. Fake al-aulawiyat. Kan? So, kena utamakan apa yang lebih baik. Kalau perlu melakukan kemudaratan kecil untuk mengelakkan kemudaratan yang lebih besar pun boleh. Kan? Kalau menyelamatkan orang muda yang peluang untuk kan? Ada peluang untuk memastikan, contohnya golongan profesional, engineer, kan? Yang diperlukan di masa akan datang untuk selamatkan nyawa ni ke selamat orang yang dah umur dekat 80 lebih tahun? Kan? Kalau aku tanya dengan aku akan pilih yang muda. So, itu kita letak pada budi bicara pihak pegawai-pegawai di hospital. Biar dia orang tentukan. Kan? Kalau dia orang ni dengar nasihat kita, guna kaedah-kaedah alami, gunakan herba-herba semua jadi, macam mana yang buat oleh pihak Thailand, kita tak akan berhadapan dengan masalah sebegini rupa. Faham tak? Kan? Kalau pihak Thailand, hospital dia pun boleh menggunakan empedu bumi. Kenapa Malaysia tak nak gunakan serai, daun semambu, ataupun menggunakan air kelapa, menggunakan lemon, menggunakan madu habatus sauda? Betul tak? Sedangkan Rasulullah sendiri bersabda, tidak ada penyakit yang tidak boleh disembuhkan. Habatus sauda ni, dia macam penawar pelbagai jenis penyakit. Okey, ada lagi? Selesai? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.